kepada Yang Dipertua. Pertamanya saya mohon maaf terlewat sebab jadual pun dipinda lewat. Ya. Cuma seboleh saya harap selepas ini bagi notis lebih awal lah. Minta maaf ya pihak menteri. Tuan Yang Dipertua, pertama saya ingin merakamkan terima kasih saya kepada Tuan Yang Dipertua dan Parlimen Malaysia atas peluang yang diberikan untuk saya mengusulkan isu tempatan di Khamah Khas ini. Ikan patin merupakan haiwan ternakan yang paling digemari dan popular di Temeloh dan Jerantut. Dan ia sudah menjadi makanan tradisi di Jerantut, sama ada masak pais tempoyak ataupun masak asam rong. Saya yakin menteri pun dah pernah rasa. Sebab dia biasa datang ke Jerantut. Namun, sejak bulan Disember tahun lepas, bekalan ikan patin ini semakin berkurangan sehingga kan mempengaruhi nisbah supply ataupun demand, di mana harganya di pasaran melonjak naik tatkala stoknya semakin terhad. Apabila saya mengadakan kunjungan ke sangkar ikan patin bersama dengan para peternak yang menternak 10 hingga 15 sangkar setiap seorang, rata-ratanya anak-anak muda, masing-masing memberikan jawapan yang sama, iaitu kemandirian benih ikan patin yang kini sudah menurun sehingga 35% sahaja. Misalnya, sekiranya satu sangkar patin, ikan patin itu dilepaskan 2,000 ekor benih, hanya 700 ekor sahaja yang berjaya membesar dengan baik sebelum dituai, berbanding dulu dengan kemandirian benih ikan patin boleh mencecah antara 65% hingga 70%. Tuan Yang Dipertua, tujuan saya membawa isu ini ke Khamah Khas tidaklah untuk mempromosikan ikan patin Jerantut, tetapi ikan patin merupakan penjana ekonomi tempatan yang besar di Jerantut, di mana adanya penjualan dan pembelian yang sangat konsisten daripada rakyat Jerantut dan daripada pelancong-pelancong. Saya yakin Jabatan Perikanan sudah pun memberikan terbaik dalam membantu para penternak ikan patin agar dapat meningkatkan kembali peratusan kemandirian benih ikan patin, sekaligus meningkatkan bekalan ikan patin memasuki pasaran melalui inisiatif seperti program SPEKS, iaitu Sistem Penyampaian dan Khidmat Sokongan Pengembangan, dan ada juga inisiatif lain yang memberi bantuan benih ikan serta bantuan banjir yang memberikan benih ikan dan makanan secara percuma. Namun keadaannya masih lagi tidak bertambah baik kerana kemandirian benih ikan yang diberikan masih lagi pada aras yang sama. Jadi, saya mohon agar pihak kementerian boleh lihat perkara ini dari sudut bagaimana kerajaan perlu melabur dalam penyelidikan dan pembangunan kepada benih ikan patin yang lebih tahan lasak dalam menghadapi cabaran air sungai yang semakin mengeruh. Sekian, terima kasih. Ya, Tuan Dipertua, lebih dulu saya ucap terima kasih lah kerana saya memohon soalan itu nak jadi nombor 1 sebab saya nak ke airport KLA 2. Terima kasih atas kerjasama yang peluang dan juga Tuan Speaker. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Jabatan Perikanan Malaysia DOF telah menjalankan penyelidikan dan pembangunan kepada benih ikan patin yang lebih tahan lasak dalam menghadapi cabaran air sungai yang semakin mengeruh, antaranya melalui pemerkasaan plan pembangunan bakar dan benih aquaculture bagi menghasilkan benih dan induk yang daya tahan melalui program Nucleus Breeding Center dan Broodstock Multiplier Center. Sehingga kini terdapat 490 buah nursery benih ikan swasta di seluruh Malaysia yang menyumbang lebih 5 bilion ekor benih setahun. Manakala 6 unit darinya dari Jerantut, di mana sumbangan pengeluaran sehingga September 2023 sebanyak 46 juta ekor. Banyak, dan Jerantut kawasan yang saya sering menjala ikan. Yang nilainya lebih kurang RM920,000. Kajian-kajian berhubung penternakan ikan patin termasuk kebolehdayaan benih ikan termasuk ikan patin yang dilaksanakan oleh Institut Penyelidikan Perikanan IPP, Gelemi Lemi Negeri Sembilan. Hasil kajian mendapati pengurusan induk dan kaedah pembenihan yang betul dapat membantu meningkatkan peratus kadar penetasan dari 40% kepada 60%.
serta kadar hidup daripada 50% kepada 70%. Pengurusan induk dan kaedah pembenihan ini boleh diperolehi dalam manual pembenihan ikan patin yang telah diterbitkan pada tahun 2020. Kerjasama antara DOF dengan syarikat swasta dan institusi pengajian tinggi awam melalui ikatan memorandum bagi melaksanaan kajian-kajian berkaitan dengan perikanan termasuk daya tahan benih patin untuk hidup. Sehingga kini sebanyak 6 memorandum persefahaman MOU, 6 memorandum perjanjian MOA dan 2 nota kerjasama telah ditandatangani serta masih aktif termasuk MOU berkaitan kajian ikan patin. Kajian pemantauan kualiti air secara berterusan pada tahun 2022 dan 2023 oleh Pusat Kesihatan dan Kebangsaan. Hasil kajian mendapati faktor utama yang menyumbang kepada kadar hidup yang rendah adalah kandungan pepejal terampai yang tinggi yang berlaku pada musim hujan. Salah satu cara untuk menangani masalah ini dengan membuat perancangan masa ternakan supaya tidak terlibat dalam keadaan cuaca yang ekstrim bagi satu pusingan ternakan. Misalnya dalam bulan ini sehingga bulan 1 tak berapa baik kau dilepaskan anak kerana sungai akan dipenuhi dengan air dan juga bahan-bahan partikel yang tidak sesuai dengan ikan ini akan masuk ke dalam air. Kerajaan sentiasa menekankan kepentingan penyelidikan, pembangunan, pengkomersial dan inovasi dalam benih ikan patin yang lebih tahan lasak dan menghadapi cabaran perubahan iklim termasuk kualiti air sungai yang semakin mengeruh. Bagi tujuan tersebut, kerajaan telah meluluskan dan mengagihkan peruntukan sebanyak RM120,000 pada tahun 2022 dan RM60,000 bagi 2023 khusus bagi penyelidikan ikan patin. Manakala bagi tahun 2024, 5 juta diperuntukkan telah diluluskan untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan program kesihatan ikan dan aquaculture, di mana RM40,000 akan diagihkan bagi penyelidikan ikan patin. Terima kasih. Silakan Wabil Jerantut untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi sementara dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, dan saya dengan rasmi menyebut Yang Berhormat Menteri datang ke Jerantut sekali lagi, ya, sebab ramai kawan-kawan tanya saya bila Menteri nak turun, kawan-kawan lama dia, ya. Terima kasih pada jawapan. Pertanyaan saya adalah bagaimana pula dengan peternak-peternak yang advance yang mereka boleh menghasilkan sendiri benih-benih ikan patin? Apakah bentuk bantuan yang boleh kerajaan berikan kepada mereka dalam mereka menghasilkan benih yang ada kemandirian yang boleh handle dengan suasana sungai yang ada sekarang? Dan yang kedua, sedikit sahaja, bagaimana pula bantuan kepada mereka dalam musim-musim terkujuh ni? Seperti yang Berhormat Menteri sebut tadi, musim terkujuh ni banyak ikan yang mati kerana banyak berdasing dalam sungai dan air sungai yang meningkat. Terima kasih. Mereka yang nak buat kajian bersendirian itu insya-Allah akan dibantu oleh pihak DOF. Jadi dan supaya benih ikan yang dihasilkan itu boleh menepati kehendak DF, sebab DF ni dia satu badan yang kena kontrol lah di seluruh Malaysia. Sebab kadang-kadang benih yang dihasilkan itu tidak dapat mutu tinggi, maka DOF nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi DOF kena tahu, tapi kita menyokong kalau ada hasil benih nak dibuat dalam bentuk sendirian. Bantuan kerajaan akibat daripada sangkar rosak, benih yang mati dan sebagainya boleh memohon kepada melalui pejabat perikanan daerah dan pejabat perikanan negeri. KPKM telah menyalurkan sebanyak 2.66 juta melalui untukan pembangunan semula projek agro makanan untuk membantu semua penternak aquaculture yang terkesan akibat banjir. Artinya boleh mohon. Jadi mohon negeri dan juga peringkat daerah. InsyaAllah pada 2023 sebanyak 192,000 telah diluluskan untuk penternak yang tertejas. Ini negeri faham. Ini artinya ni hak yang lepas lah. Yang akan datang peruntukan ada insyaAllah. Cuma kena aktif memohon. Terima kasih.